Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sambungan bahagian kedua untuk Kelantan kertas 1. Okay, soalan nombor 12. Diagram 6 shows 4 blocks. Okay, 4 block PQRS with different specific heat capacity. Okay, yang ni konsepnya adalah specific heat capacity ya. But have the same mass. Okay, ada jisim yang sama dan juga initial temperature, suhu awal yang sama. Were heated on the stove by the same amount of heat energy. Jadi semua parameternya sama kecuali nilai C. Jumlah haba, masa, saya rasa masa pun sama kot. Betul lah. Masa sama 10 minit. Okey, jisim pun sama. Okey, tetapi perbezaan antara 4 blok tu adalah nilai specific heat capacity-nya. Okay, so soalan tanya which block will have the highest increase in temperature. Okay, ini konsepnya berkait dengan nilai specific heat capacity. Nilai C, kalau nilai C itu adalah nilai yang kecil, nilai specific heat capacity yang kecil, okay, akan menyebabkan objek itu, ni keyword dia, cepat panas dan cepat sejuk. So kita ambil kira yang pertama ni, cepat panas. Maksudnya, apa maksud cepat panas? Perubahan suhu ataupun kenaikan suhunya sangat cepat. Something yang bila kita panaskan, dia lah yang paling cepat panas. Maksudnya peningkatan suhunya paling cepat, paling tinggi. Itu kehendak soalan tu. Maka kita kena cari antara 4 blok tersebut yang mana satukah nilai C-nya yang paling kecil. Kalau kita tengok kat sini, paling kecil S lah, 130. Okey, maka soalan 12 ni jawapannya D. Walaupun masa sama, tapi S akan ada temperature yang lebih besar. Siapa yang paling lambat? Jawapannya adalah P, peningkatan suhu paling rendah. 13. Diagram shows state of air molecules when sound wave from a loudspeaker move through it. Okay, yang ini adalah contoh rajah bagi gelombang bunyi. Gelombang bunyi terbina ataupun terhasil daripada mampatan dan regangan molekul udara. Yang awak nampak gelap-gelap ni adalah mampatan. Okay, bahagian mampatan ataupun dipanggil sebagai compression. Okay, yang awak nampak macam in between dua mampatan itu dipanggil rarefaction. Okay, compression and rarefaction of air molecules. So, soalan tanya soalan bagi maklumat. Okay, the speed of sound wave is 330 meter per second. This is V. What is the frequency of the sound wave? So kita kena tengok apa hubungan frekuensi dengan velocity. Hubungannya adalah seperti berikut. Formula speed of wave. Untuk cari frekuensi, frekuensi sama dengan velocity divide by wavelength. Okay, nilai velocity kita dah ada dah, 330. Sekarang ni nilai wavelength belum lagi ada. Okay, macam mana nak cari wavelength daripada rajah 7? Wavelength adalah jarak di antara compression to the next consecutive compression. Apa maksud next consecutive? Bersebelahan. Bersebelahan. Okay, so kalau tengok dekat sini, dalam jarak, saya padam ni dulu, nanti mengelirukan awak pula. Sekejap, padam yang ni dulu. Okey. Okey, dalam jarak 10 meter ni kita ada beberapa set of compression ataupun beberapa bahagian compression. Tapi lambda sebenarnya jarak di antara compression to the next consecutive compression. Okey, panjang ni je. So kita kira dulu ada berapa lambda. Ni pun lambda, sini pun lambda, sini hingga sini pun lambda. Yang tepi-tepi ni tak payah kira lah, sebab kita nak tahu dalam 10 meter tu ada berapa lambda. Okay,
So kira separately, boleh juga kira sekali. Lambda, kita tengok ada berapa lambda? Ada 4 lambda. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lambda dalam 10 meter. Maka lambda sama dengan 10 bahagi 4. Nak tekan kalkulator dulu, 10 bahagi 4 pun boleh, atau terus masuk dalam formula pun boleh. 330 bahagi dengan 10 per 4, atau 10 bahagi 4. Okey, macam tu je. Soalan 13, awak akan dapat 132 Hz. Okey, sebagai nilai frekuensinya. 16. A monochromatic light with wavelength. Okey, ni wavelength. Experience interference after propagate through two slits. Okey, ni yang double slit lah ni. Bright and dark fringes form. Okey, kita membentuk jalur-jalur cerah dan gelap. Okey, pada skrin, which are 1 meter from the double slit. Maksudnya daripada keputusan tu, result tu, sampailah ke double slit itu, okey, jaraknya adalah 1 meter. This is the value of D. Okay, the distance between two consecutive dark, jarak di antara jalur gelap dengan jalur gelap yang bersebelahan adalah this much. Okay, yang ni maklumat X. Okay, berapakah, what is the distance between the two slit, jarak di antara dua slit A. Soalan minta cari A. So dalam formula interference, lambda sama dengan AX bahagi D, kita susun atau rearrange formula kepada A sama dengan, so jadilah lambda D bahagi X. So A sama dengan lambda, sudahkah lambda tu dalam meter? Okey, dalam meter, no problem. Terus guna saja -7. Okey, D pun sudah pun dalam meter, 1 bahagi X. X pun sudah pun dalam meter. Jadi copy down sahaja into the formula. Okay, so nombor 16, 5 darab 10 kuasa -4 meter. Jawapannya adalah C. 17. Rajah menunjukkan satu lintasan cahaya. Ini kalau tak nampak, ni cahaya dia pergi ke sini lah. Okey, dan cahaya tersebut mengalami pembiasan. Macam mana saya tahu pembiasan? Sebab cahaya tersebut dibengkokkan daripada air. Okey, daripada air kemudian masuk ke cecair P, cahaya tersebut dibengkokkan, mengalami refraction. Okey, soalan beritahu nilai N untuk air adalah 1.3. N untuk water. Nilai N untuk liquid P adalah 1.5. Okey. So dekat sini kita ada dua material dengan ketumpatan yang berbeza. Kemudian diberikan sudut 40. Okey, sudut 40 ni adalah sudut yang terhasil di dalam air. Terhasil di dalam air. Soalan tanya berapakah sudut R dalam liquid P. Okey, yang ni kita boleh pakai formula Snell's law. N1 bahagi N2 sama dengan sin theta 1 bahagi dengan sin theta 2. Okey, 1, 2 ni apa? 1 ni untuk medium 1, iaitu air. 2 tu untuk medium liquid P. Jadi kita asing-asingkan. Saya anggapkan water ni sebagai 1, P ni sebagai 2 lah, macam tu. So N1 merujuk kepada N water 1.3 bahagi dengan N2 1.5. Sin theta 1. Theta 1 tadi sudut dalam water berapa? 40. Bahagi dengan sin theta 2. Kita cari sin theta 2 lah ni. Okey, selesaikan matematik. Awak akan dapat theta 2 sama dengan 47.9. Okey,
D. 19. An object is placed at distance 15 cm. Objek. Bila objek, maka ini adalah jarak untuk U. From a convex lens. Okay, no problem. Kalau convex lens, nilai focal lengthnya adalah nilai satu nilai positif. Okay, nilai positif. So 10 lah. Tak payah letak tanda negatif. Focal length untuk concave lens sahaja kita letak negatif. Okay, soalan tanya what is the image distance. Soalan suruh cari V sama dengan apa. So pakailah thin lens formula. 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over V. Awak nak cari V ni. Awak nak cari dia. Bukan nak cari 1 over V, cari V. Okay, kita cuba masuk nilai 1 per 10 sama dengan 1 per 15 tambah 1 per V. Susun balik dan selesaikan pecahan di sebelah sini. Bawa pergi sini lah. So 1 per 10 tolak 1 per 15, awak akan dapat 1 per 30. Okay, so awak nak cari V, bukan 1 per V. So V sama dengan 30. Shortcut dia. Kalau awak nak cari V, maksudnya awak nak bawa V ni naik atas, jadilah V per 1. So kalau awak bawa V naik atas, yang ni pun kena interchange, jadi 30 per 1, which is 30. Okay, 20. Which following phenomenon experience forces in equilibrium? Okay, dalam forces in equilibrium, objek tidak mengalami sebarang pecutan. Pecutan dia sama dengan kosong. Itu maksud dia. Kalau forces not in equilibrium, barulah ada pecutan berlaku. So nombor 20 jawapannya B, kerana objek itu at rest. Okay, tidak bergerak ataupun constant velocity, turut dianggap forces in equilibrium. Jawapan A ada perkataan pecutan. Jawapan C melibatkan pecutan graviti kerana jatuh daripada pokok. Bila jatuh pada pokok, mengalami pecutan sebanyak 9.81 ms negatif 2. So tidak dikira sebagai equilibrium. 21. Okay, if you wish of the following diagram shows vector sum of forces 3 Newton and 4 Newton. Okay, kita anggapkan 3 dengan 4 ni berada pada satu sudut tegak. Let's say kita kata 3 kat sini, 4 kat sini, contohlah kan. Lebih kurang macam tu, pada sudut tegak lah. Okay, bagaimana kita nak buat the triangle of forces? Sekarang ni kita kena test. Kalau 3 macam ni A ni dan 4 pada kedudukan begini, betul tak 5 tu kedudukan dia macam itu? Kita test So 3 ke atas, lepas tu 4 ke kanan. Okay, kalau saya buat 4 ke kanan dekat sini, sorry, salah. Padam sekejap. Okay, sekejap. Okay, sorry, maksud saya belah kanan ni 4. Okay, so tengok ya, kalau saya ada suatu objek di sini, ni objek, bayangkan objek So 3 Newton, ada daya ke atas dan daya ke kanan yang menarik. Pada arah manakah objek akan mula bergerak? So somewhere around here. Betul lah. Kalau lah ini kapal, lepas tu ada kapal lain yang tarik ke atas dan juga ke kanan, mesti dia gerak tengah-tengah ni, in between. Takkan dia pergi sana pula. So arah ni pun sudah memadai untuk menunjukkan yang jawapannya adalah A. Okay, tengok arah dia tu. So kalau kita rearrange balik ketiga-tiga forces ni, kita dapati bahawa okay, 4 ke sini, lepas tu 3 ni kita bawa ke kanan, 3. Lepas tu the resultant force tu kita cuma letak di sini, sambungkan pada sisi tu, 5. Okay,
Jawapan-jawapan lain, contohnya macam C ni salah arah dia. Salah arah dia. Macam mana pula kalau kita tarik 3 ke atas, 4 ke kanan, tiba-tiba arah dia jadi macam ni, patah balik pula, pergi ke sana pula? Tak betul, salah. Okey, jadi kena test satu-satu lah. Kena test satu per satu. Okey, okey ke? Okey, 22 ada 3 susunan P, Q dan juga R. Tengok jumlah jisimnya semua sama, 400, 400, 400. Okey, tetapi susunan dia adalah gabungan. Yang ni dipanggil susunan parallel. Yang ni parallel and series. This is parallel series with another parallel. Macam tu. Jadi soalan tanya, which comparison of the total extension of the spring. Sekarang ni isu dia adalah awak kena cari nilai X untuk setiap set itu. Misalnya P. Macam mana nak kira X? Setiap spring tu membawa regangan X. Tetapi kalau disambungkan secara parallel, maka kita akan bahagi kepada jumlah spring yang kita share tu. Contohnya ni ada berapa spring? 1, 2, ada 2. So X per 2. Extension untuk P adalah X per 2. Okay, how about Q? Yang ni X bahagi dengan 2, X per 2. Yang ni X sahaja, tetapi disambung secara siri, maka kita tambahkan. So untuk Q, X per 2 tambah dengan X, maka kita dapat 1 per 2, maksudnya 3 per 2X. Okay, 3 per 2X. Last one untuk R pula. Yang ni X dibahagi sama banyak dengan 4 spring, X per 4. Tambah dengan apa? Yang ni X kongsi 2, X per 2. So X per 4 tambah X per 2. Tekan kalkulator awak ni. 1 per 4 tambah 1 per 2. Tekan kalkulator. 1 per 4 tambah 1 per 2. Awak akan dapat 3 per 4X. Now, step terakhir adalah membandingkan ketiga-tiganya dalam satu urutan. Okay, jadi kita nampak Q 3 per 2 lebih besar daripada R 3 per 4 lebih besar daripada P. Betul ke ni? Nombor 22. Betul, P. Okay, alright. Next, ingatlah soalan ni selalu keluar. Kalau awak tengok past year 2020 pun yang sebelum ni, dalam playlist tu ada beberapa soalan daripada negeri berbeza lah, berkaitan dengan Hooke's law ni, spring ni, extension of spring. 23, diberi luas given the cross sectional areas of small piston and large piston are 20 and 80 cm square. Yang dia dah bagi kat sini dah. Yang ni area 1, yang ini area 2, yang ini force 1. Soalan minta what is the force experienced by large piston. Soalan suruh cari F2 sama dengan apa. So Pascal's principle, F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi dengan A2. F1 dah ada 40, A1 20, F2 nak cari, A2 80. Matematik saja. Okay, simple maths. Jawapannya adalah 160 Newton C. 24, Rajah menunjukkan sebiji kelapa berjisim, ini mass, sedang terapung pegun di atas permukaan air. Ketumpatan air laut, rho, density dia. Okey, kemudian bagi apa? Bagi nilai G. Then berapakah daya tujah ke atas bagi objek itu? What is the upthrust, daya tujah? Daya tujah ni merujuk kepada buoyant force lah. So soalan minta cari buoyant force. Formula buoyant force, FB sama dengan rho GV.
kedua FB sama dengan W. Okey, either one lah, mana-mana satu. Tapi kalau tengok formula nombor 1, even though kita ada maklumat density dan juga nilai gravitational acceleration, itu tidak ada volume of water displaced ataupun volume of the object immersed in the water. Kita tak ada, tak cukup maklumat tu. Tetapi kalau baca ayat ini, the object is floating stationary, terapung dalam keadaan pegun, maka kita guna nombor 2. Kita boleh kata bahawa keadaan pegun tu hasil daripada nilai buoyant force dan juga weight yang sama. So untuk cari buoyant force sama dengan weight. Weight macam mana kita cari? M darab G. Mass ni ada 1.2, G 9.81. Jangan pula darab 10, sudah diberi dekat situ 9.81. Jadi awak akan dapat 11.772 B. 26. Rajah menunjukkan graph shows the relationship between potential difference and current for different conductors. Ada konduktor berbeza, JKLM. Tengok dia punya kecurunan dia berbeza. JKLM ni kecurunannya berbeza. Ini adalah graf V lawan I. Ingat pelajar, tepi sikit Zahid tangan, balik tengah tulis, kenapa duk pegang. Okey. So V lawan I. Kalau graf dia macam ni, yang ni merujuk kepada Ohm's Law. Dalam Ohm's Law, okey, graf V lawan I ni akan menghasilkan suatu formula V equals to IR. V equals to IR, yang mana R itu merujuk kepada nilai rintangan, resistance. Okey. Di dalam graf, kecerunan graf adalah sama dengan nilai rintangan konduktor tersebut. So kalau kita nak tahu nilai rintangan sesuatu konduktor, kita buat eksperimen, kita cari hubungan V dengan I dia. Kemudian cari nilai gradientnya. Dapatlah kita nilai rintangan. Okey. Kalau nilai rintangan itu adalah suatu nilai yang tinggi, maka kita dapat dengan kecerunan yang tinggi. Resistance tinggi maksudnya kecerunan tinggi. Kalau kita dapat graf tu landai saja, maka itu bermaksud kecerunan rendah, maka rintangan bagi konduktor itu juga rendah. Macam itu. So, soalan tanya, mana satukah yang mempunyai rintangan paling tinggi? Maka kita cari kecerunan paling tinggi. Okey, jawapannya A. 26 jawapannya A. Ingat ya. Simple je. Awak ingat je flow cerita ni, insya-Allah boleh jawab soalan macam ni. 28. Mana satukah menunjukkan relationship between the potential difference and the current for ohmic conductor? Apa maksud ohmic conductor? Dia obeys Ohm's law. Dia obeys Ohm's law. Apa maksud obeys Ohm's law? Kan kita cakap V equals to IR, yang kita derive daripada Y equals to MX plus C, yang bermaksud juga graf ini sepatutnya graf linear. Graf linear. Tadi kan soalan tadi saya bagi tahu, kalau V lawan I, okay, kita sepatutnya dapat macam ni. Dan nilai gradient tu adalah nilai gradient linear. Maksudnya ada satu nilai je. Awak cari kat sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, awak dapat nilai rintangannya sentiasa sama. Constant. A constant value of resistance. So this obeys Ohm's law. Ni obeys Ohm's law. So jawapannya C. Okay, lain-lain konduktor. Okay, contohnya kita pakai konduktor X, tiba-tiba kita dapat graf macam ni, ataupun graf tiga-tiga bentuk graf ni lah. Okay, graf macam ni. Yang ni mungkin tak logik lah kot. Okay, mungkin awak dapat A atau D. Boleh tak kita cari kecerunan? Boleh. Tapi nilai kecerunannya adalah tidak seragam. Nampak yang ni? Nilai kecurunannya bertambah pula. Yang ni nilai kecurunannya berkurang. Dengan ni lah,
dengan peningkatan V dengan peningkatan I ni, tiba-tiba nilai rintangannya berubah-ubah. Kita tak naklah konduktor kita tu hari ni kita buat wiring guna konduktor tersebut, nilai rintangannya berubah-ubah. Lampu kita sekejap terang, sekejap malap. Lama-lama terang, lama-lama malap. Kita tak nak macam tu. Kita tahu nilai rintangannya dan kita boleh supply current yang secukupnya untuk dapatkan brightness ataupun power yang steady. Itu maksud dia. 29. Rajah menunjukkan current carrying coil in a magnetic field. Okey, kita ada north dengan south, kiri dengan kanan, dan kita ada power supply, bukan bateri. Kita tanda dulu positif dengan negatif untuk bateri. Okey, kalau tak tahu pun current keluar daripada mana, soalan dah bagi. Soalan baik ni. So kita follow current pergi sini, pergi atas. Dalam gelung yang pertama macam tu. Dalam side yang pertama away from you, side yang kedua coming towards you. Okey, saya selalu anggapkan bahawa saya berada di sini. Okey, berada di depan litar. Jadi current di sebelah kiri ni arah dia macam tu, away from me ataupun away from you. Current yang ni towards you. Saya ingat dua macam tu saja. So dengan menggunakan Fleming left hand rule, awak akan tentukan arah manakah daya akan terhasil pada bahagian kiri dan kanan gelung. Okay, so angkat Fleming left hand rule awak, pastikan jari hantu awak away from you, menjauhi awak. Kalau tak ingat yang ni, tak faham yang ni, pergi tengok trial 2020 lah, 2020 saya ada masa tu kamera ada lah kan, awak boleh tengok lah tangan saya buat macam mana. Okay, away from you. Kemudian pusingkan jari telunjuk anda ke kanan. Sebab apa? South ada sebelah kanan. So south ada belah kanan, tanpa memusing atau mengubah arah current tadi yang awak dah predetermine tadi. So sepatutnya ibu jari awak menghala ke bawah, menandakan side sini force-nya ke bawah. So yang ni bukan jawapannya, yang ni pun bukan jawapannya. Dia force ke bawah, kiri ke bawah. Kanan sebaliknya. Untuk kanan, current towards you. So angkat Fleming left hand rule, pastikan jari hantu menunjukkan ke arah awak. Kemudian south ke kanan. Memang kanan lah kalau saya ni, memang kanan. Jadi kita dapat force ke atas. Betul lah ni. Okay, arah pergerakan dah betul, force dah betul untuk C dengan D. Macam mana pula dengan lukisan? Jawapannya adalah C, kerana dipanggil catapult field. Catapult field ni, sekejap saya ambil highlighter, lepas tu kita tukar color sikit. Okey, kita anggapkan bahawa konduktor tersebut sebagai batu. Ni ni batu ni, anggap je. So untuk kita melestik, sebab nama dia catapult tu adalah lestik. Untuk melestik batu ni ke bawah, tali mesti kita letak di atas dia. Tali lestik tu maksud saya, tali lestik mesti berada di atas, baru dia boleh lestik ke bawah. Sama juga yang sebelah kanan ni, kita nak lestiknya ke atas sebab force ke atas kan. So tali mesti diletak di bawah. Jadi lukisan catapult field itu, okay, mestilah magnetic fieldnya dilukis sedemikian macam ni, menandakan force ke bawah dan force ke atas. Ini salah ni. Macam mana kita nak lestik dia ke bawah kalau field itu semua di bawah? So this field yang akan sebenarnya menolak konduktor itu ke bawah dan ke atas. Okay, boleh tengok video-video sebelum ni. Okay, boleh rujuk juga cikgu awak lah kalau in case tak faham nak tengok macam mana kita nak aplikasikan Fleming left hand rule. Ingat ya, saya bagi tahu left, jangan pula awak pergi try right. Awak tengah tengok video ni, kalau awak angkat kanan awak masalah lah. Saya kata left. Okay, 30 Lenz law. Macam mana saya tahu Lenz law? Sebab saya tengok ada solenoid, lepas tu cuba masukkan satu magnet bar.
Dalam Lenz's law, bila awak cuba approach a magnet bar into, okay, kita nak masukkan north ke dalam solenoid. Apa berlaku? Solenoid ni dia tak nak bagi masuk. Dia tak nak bagi magnet bar ni masuk. Macam mana cara dia tak nak bagi masuk? Dia hasilkan satu lagi north kat sini. Kerana north dengan north akan repel. So Y akan dapat north pole, X akan jadi pole yang sebaliknya lah. Kalau dah sini north, sini jadi south. Okay, itulah jawapannya. Y adalah north, Y adalah north, X adalah south. 30 B. Okay, yang ini adalah Lenz's law. Tujuan kenapa berlaku lawan ini adalah kerana untuk menghasilkan ataupun berlakunya pemotongan medan magnet dan menghasilkan pesongan pada jarum galvanometer Lenz's law. Okay, yang saya cakap menghasilkan north another north ni adalah to oppose the motion. Tapi berjaya tak magnet bar ni masuk? Jawapannya magnet bar ni akan tetap masuk. Cuma analogi dia tadi, kalau kita nak masukkan dia tak nak bagi masuk, kita nak keluarkan pula dia tak nak bagi keluar. Okay, kalau kita cuba keluarkan, let's say lah saya kata motion dia ni kita tukar. Kita tukar kepada arah gerakannya keluar. Kita cuba keluarkan north. Apa pose yang berlaku dekat sini? Maka dia keluarkan south pole. Sebab apa? North dengan south akan menarik antara satu sama lain. Dah kenapa nak tarik pula? Kan saya cakap tadi, dia tak nak bagi keluar. Kalau kita tolak masuk, dia tak nak bagi masuk. Kita nak tarik keluar pun dia tak nak bagi tarik keluar. Macam tu. Dia punya analogi dia. Okey, 32. Diagram 19 shows a circuit consists of diode. Okay, ni diode. And a bulb connected to dry cells. When the switch is on, the bulb does not light up. Tak menyala. Apa perlu dibuat? Okay, ni jawapan dia. Kenapa tak menyala? Ni kan terminal positif, ni terminal negatif. Tengok, terminal positif diode bersambung dengan terminal negatif bateri. Salah. This is reverse bias. Sebab tu tak menyala. Ingat, diode mestilah positif, diode sambung dengan positif bateri. Ini saya dah cerita dengan awak dalam paper 1 SBP. So macam mana nak bagi menyala? Terbalikkanlah, sama ada bateri ataupun diode tu. Okey, 32 adalah C, menyongsangkan sambungan diode supaya dapat forward bias. 33. Okay, diagram 20 shows two bar magnet have been brought closer to the Maltese cross that had been turned on. Okay, yang ni bayang dia. Kemudian kita bawakan magnet bar kiri dan kanan. Okay, which position the shadow of Maltese cross will be deflected? 33 jawapannya A. Kita tengok jawapannya dulu. Okay, jawapannya A. Now, yang ni juga kita boleh selesaikan menggunakan Fleming left hand rule. Dalam Fleming left hand rule, jari hantu awak, jari tengah, jari hantu awak tu merujuk kepada nilai current. Ya? Belum lagi. Nilai current. Okey, jari hantu awak merujuk kepada the direction of current. Tapi dalam kes ni kita tak boleh apply direction of current. Sebab okey, katalah ni screen lah, memang screen dia lah. Di belakang screen ni ada mesin CRO tu lah, electron gun tu. Dan elektron tu ditembak ke screen. Sekarang ni yang datang kepada awak adalah arah elektron. So kita kena modify sikit pengetahuan kita pada direction of flow of electrons. So apa hubungan current dengan elektron? They flow in opposite direction. Okay, so kalau arus bergerak ke kanan ataupun flow ke kanan, elektron flow ke kiri, opposite direction. Jadi awak nak guna Fleming left hand rule, awak mesti apply, mesti tahu elektron ke mana
dan barulah awak apply Fleming left awak tu. Sebab dekat Fleming left tak ada elektron, tak ada arah elektron, ada arah arus saja. Jadi sekarang ni dalam kes rajah 20 ini, okay, elektron ditembak towards you. Electron flow towards you, ke arah awak. Okay, ditembak daripada belakang ni sampai kat skrin ni, ke arah awak lah tu. Okay, maka bila elektron ditembak towards you, maka current, apa jadi pada current? Current akan jadi away from you. So ambil jari hantu awak tu, pastikan arahnya menghala away from you, maksudnya menghala ke skrin lah sekarang ni, menghala ke dalam skrin. Okay, kemudian jari telunjuk awak, jari telunjuk awak tu mesti menghala ke arah south. Sekarang ni tangan saya, jari telunjuk saya ni menghala ke atas. So saya pusing sahaja ke kiri, saya pusing ke kiri. Saya dapati bahawa ibu jari saya menghala ke atas, menandakan berlakunya suatu daya yang menolak bayang ini ke atas. Kalau tak faham boleh rujuk cikgu awak. Okay, bagi pelajar MRSM Lenggong boleh rujuk saya juga, boleh jumpa. Nak tengok macam mana. Okay, okay, 35. The following equation represent the decay of polonium. Okay, 210, 206, kemudian jadi X. Okay, apakah yang diwakili oleh X? Senang saja. Awak pastikan sebelum anak panah ni, nilai nucleon number adalah sentiasa sama. Okay, balance. So yang ni 210 sama dengan 206 tambah X lah, ataupun apa-apa simbol yang awak nak di bahagian atas, merujuk kepada nucleon number. So nilai X sebenarnya nilai X sebenarnya 4. Okay, nilai X ada 4. So the X dia ada nombor nukleon 4. Kita kira yang bawah pula, 84, 82. So 84 tolak 82 dapat 2. Okay, so kalau kita ingat, sebenarnya kalau nombor nukleonnya 4, nombor protonnya 2, ini adalah atom helium. Atom helium adalah sinar ataupun zarah alfa. Kalau kita dapat 0, negatif 1, itu adalah elektron, merujuk kepada beta. Okay, kalau kita dapat 0, 0, itu merujuk kepada gamma. 36. Okey. Dalam satu tindak balas, sebanyak ini tenaga telah dilepaskan, tenaga E. What is the mass defect? Okey, menurut Einstein's formula, E equals to mc square. So nak cari mass defect, kita nak cari M lah tu. M sama dengan E bahagi dengan C square. E itu adalah 2.69 darab 10 kuasa negatif 12 bahagi C square. C itu apa? Bukan critical angle ya. Ini bukan tajuk cahaya. Ini tajuk radioactivity. C adalah laju cahaya di dalam vacuum. 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa kuasa 2 dekat situ. Nampak? Okey. Tekan kalkulator awak, awak akan dapat 2.99 darab 10 kuasa negatif 29 kg. Ingat ya, dalam kg. Okay, kenapa dalam kg? Sebab tenaga kalau dah memang dalam joule, memang awak akan dapat mass defect dia juga dalam unit SI lah, iaitu kg. 37. Satu tindak balas nukleus. Tindak balas tersebut ialah, okey, macam mana nak tahu? Kita tengok ada saja neutron, bermaksud neutron itu ditembak daripada neutron gun untuk membelah uranium. Kalau kita tak nampak juga, kita tengok lepas kejadian di sebelah kiri ni, neutron ini menghentam uranium ni, apa jadi? Telah menghasilkan 2 nuklei yang baru, yang lebih ringan, nampak? Dan lebih kecil, nampak? Lebih ringan dan lebih kecil. So this is splitting. Membelah, menghasilkan 3 secondary
neutrons. Dia ada n kan, secondary neutron lah tu. So this is kalau splitting, belah, kita panggil pembelahan ataupun fission, pembelahan nukleus. Kalau awak dapat gambar, dia ada dua atom kecil, lepas tu dia buat anak panah, dia jadi satu atom besar. Okey, lepas tu plus energy. Yang ini dipanggil nuclear fusion sebab gabung. Dia gabung yang kecil jadi lebih besar. Yang ini yang besar dibelah jadi lebih kecil. 39 threshold frequency. Yang ni saya ada cerita dalam SBP. Siapa tak tengok lagi trial SBP kertas 1 boleh tengok, kertas 2 pun boleh tengok. Ada saya ceritakan berkaitan dengan F0, threshold frequency. Okey, apa maksud threshold frequency? Frekuensi ambang. Tahu tak apa maksudnya? Frekuensi ambang ni, Zahin main kat bawah lu. Zahin main kat bawah tu, Ustaz. Nak habis dah. Dengar Zahin lompat tu, dengar dalam ni. Okay, so it is the minimum frequency. Sekurang-kurangnya kena ada nilai seperti berikutlah. Okay, it is the minimum frequency. So secukup-cukup, paling kurang pun minimum frequency itu untuk menghasilkan suatu yang dipanggil sebagai photoelektron daripada suatu fenomena dipanggil foto ataupun proses, bukan fenomena kot, proses, electric effect. Kalau kita ada satu metal, this is a metal, kita sinarkan metal itu dengan suatu cahaya dengan satu frekuensi khusus. Frekuensi itu adalah certain frekuensi khusus, dan frekuensi itu melebihi atau sama dengan frekuensi ambang atau threshold frekuensi. Maka apa berlaku? Berlakunya pembebasan photoelectrons daripada permukaan metal tersebut. So ayat berkaitan itu adalah for electron to escape the metal surface. Saya ulang lagi sekali. Kita ada satu metal. Kemudian kita sinarkan satu cahaya, tiba-tiba terkeluar elektron daripada permukaan metal tersebut. Metal itu membebaskan elektron daripada permukaannya. Maka kita dapat pastikan bahawa nilai frekuensi cahaya yang kita guna tadi sudah pun melebihi nilai frekuensi ambang atau threshold frekuensi. It is the minimum, bukan maksimum, minimum. Last one. The work function of a metal is this much. Work function, formula dia, simbolnya W. What is the threshold frequency F0 of the incident radiation for the electron to escape? Kita ada satu metal, dia kata work function dia banyak ni. Threshold frequency dia suruh cari berapakah frekuensi minimum. Dia kata paling kurang berapa frekuensinya untuk melepaskan elektron daripada metal surface tu. Ini dipanggil proses apa? Photoelectric effect. Foto tu merujuk kepada cahaya. Elektrik ni maksud dia merujuk kepada elektron. So dia bagi Planck constant dan nilai tukaran elektron volt kepada joule dekat awak. Formulanya adalah W sama dengan HF0. Ini formula work function lah. Jadi dalam work function ini kita akan isikan maklumat. Work function iaitu 3.1,
Dan 3.1 ni bukan berada di dalam unit joule, dia diberi dalam unit elektron volts. So awak kena darab dengan nilai charge of electron, E tu, nilai E sudah diberi dalam soalan lah. Okay, kita nak tukar dia pergi joule dulu. So kalau 1 elektron volt banyak ni, kalau 3.1 banyak mana? Kita darab 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okay, nilai H pun dah diberi 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kemudian darab dengan F0. Hati-hati buat matematik ni. Okay, pastikan letak tanda kurungan, bahagi dengan betul. InsyaAllah boleh dapat jawapan dia lah. 7.48. Belum lagi, nak habis dah. Darab 10 kuasa 14 Hertz. Okay, so dah 40 soalan objektif selesai sudah. Untuk bahagian kali ni kita jumpa dalam kertas 2 pula, InsyaAllah next video. Terima kasih, jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum Zahin. Assalamualaikum. Jawablah. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam.